Assalamualaikum, okay, kita berjumpa lagi dalam another episode of Review Rabak dalam channel Bola Rabak bersama saya Joe Zakaria yang tak ada siapa pun kenal. Okey, semalam pelancaran jersey daripada satu pasukan yang sentiasa menjadi perhatian, yang sentiasa dinantikan, yang sentiasa ada pembaharuan dan sentiasa ada kontroversi, iaitu pasukan JDT. Okey, aku ambil masa sikit untuk buat review kali ini sebab aku tengok pada jersey tu ada sedikit kemusykilan pada diri aku, so aku nak kena study sikit, nak kena collect data sikit, buat research sikit, sebab aku tak maulah aku menyebarkan atau bagi info yang salah kan, so aku kena buat research dululah. So apa cerita jersey JDT 2021 ni? Tunggu Ustaz. Okey, seperti mana yang kita tahu, jersey JDT launch malam, di mana menimbulkan kekeliruan untuk aku lah sebenarnya, di mana sepatutnya ingatkan launching tu pukul 6. Tapi rupanya mereka launch video jersey tu awal gila, pukul 12 tengah hari macam tu kot, tak salah aku. Terkejut juga, awal betul ingatkan pukul 6. Rupanya yang pukul 6 tu ada macam temu bual lah antara player. Dalam video aku ni, aku tak mau insert video JDT tu. Aku rasa semua orang dah tengok, dan benda tu akan drag video ni je panjang. So aku rasa semua orang dah tengok. Of course semua orang dah tengok video tu. So macam biasalah, video JDT mesti something yang lain daripada yang lain lah. Tapi ada satu perbincangan antara aku dengan kawan-kawan aku yang terlibat dengan production, adalah di mana video ni dia buat ala-ala macam cerita James Bond lah, dengan ada pistol apa semua. Tapi dekat baju tu ada tulis UNICEF. Aku tak tahulah, mungkin ada isu atau tak, tapi macam tak kena lah kat situ. So kita husnuzon lah mereka dengan pistol tu dalam misi menyelamatkan kanak-kanak lah kot. Harap-harap macam tu, harap-harap tak ada isu lah video tu. Pistol dan UNICEF tak kena lah sebenarnya, tapi tak apalah, harap tak ada isu lah benda tu. Ni member aku, Mel, apa ni, nak juga aku sebut dalam video ni kan. Dia kata apa ni, yang menyanyi lagu yang suara-suara orkestra dekat dalam video JDT tu, suara abang dia dengan kakak ipar dia. Abang dia Jad Lobo, kakak dia nama Baby, kakak ipar dia nama Baby Akmal. So Mel, puas hati hang. Okay, first impression aku pasal jersey Urawa Red Diamond, salah. Pasal jersey JDT, salah pula, Urawa Red Diamond pula, bukan JDT. First impression aku pasal jersey JDT ni adalah Urawa Red Diamond lah sebenarnya. Aku tak katakan seketui lah, cuma dia ada iras lah. Di mana jersey away Urawa Red Diamond dengan JDT ni, perbezaan dia hanya colour kat tepi ni lah, dengan sponsor lah. Hak lain semua sama lah. Dari segi template kan, template dan design tu semua sama. Dan jersey home tu, corak diamond yang di-apply pada jersey tu lebih kurang agak lah. Tapi what do you expect? Aku tak expect banyak pun daripada Nike. Itu je yang mampu JDT demand daripada Nike. Di mana kelab-kelab besar sahaja macam Barcelona apa semua tu sahaja yang Nike willing to customize everything for them. Macam kelab-kelab kita ni, kelab-kelab negara-negara kecil ni memang susah lah nak mendapat treatment yang special macam tu. Okey, seperti mana yang kita tahu, kali ni JDT mengenakan logo UNICEF as mereka punya main sponsor kat depan, di mana tak banyak tim dalam dunia ni yang setahu aku lah, kalau hampa tahu tim-tim lain yang pakai logo UNICEF kat depan jersey dia pun hampa share lah. Yang aku tahu ada tiga tu masuk JDT, Olympiacos, ada Barcelona, ada JDT, dan jersey-jersey yang dipakai untuk special match, especially charity match lah yang melibatkan UNICEF. Okey, mengikut apa yang pihak JDT explain tentang design diamond yang dikenalkan pada jersey itu, disebabkan sempurna 135 tahun usia mahkota Johor tu, Jewel of the South katanya. Tu yang mereka war-warkan pasal diamond tu. Sebenarnya waktu mula-mula dulu keluar teaser pasal diamond dekat JDT ni, first yang aku terfikir adalah Urawa Red lah, Urawa Red Diamond. Secondly, adakah JDT disponsor oleh Habib Jewel ataupun mana-mana company yang membekalkan atau mengeluarkan diamond. Tapi prediction aku pasal Urawa Red tu memang kena lah, betul lah sebenarnya. Okey, bila aku tengok jersey tu first time lah kan, mereka letak gambar sebelah-sebelah tu, aku rasa macam tak lawa pun, biasa je. Tapi bila tengok jersey home yang player pakai tu nak ayam lawa ni, si JDT ni aku nak kena ambil ni yang home ni. Sebab away memang aku takkan ambil lah, sebab berkola aku tak berapa minat berkola. Last aku rasa aku nak beli. Kenapa saya give cerita. Tapi kita pick up home dulu. Yang dijual adalah fan issue, bukan player issue. So beza dia fan issue dengan player issue. Fan issue dia tak ada garis yang zigzag tu dekat tepi.
Play issue ada. Oh, rupanya dia jual fan issue tak jual play issue. Ada beza pula tu play issue dengan fan issue. Aku rasa macam, tak apalah. Kalau kata JDT jual home punya jersey play issue, aku confirm beli. Confirm aku beli. Tapi sekarang ni aku dah macam nak juga, aku nak beli juga away yang putih tu, walaupun aku tak suka tak suka berkola, tapi disebabkan away tu adalah player issue yang di mana ni pun play issue ni pun menjadi perbahasan di antara peminat-peminat JC juga. Ada yang kata dia authentic version je, dia bukannya vapor version. Benda tu tak payah cerita lah, benda tu terlalu detail. Aku nak cerita pun aku tak apa pandai sangat lagi, duk buat mandai pula. Kenapa aku nak juga JC away ni, sebab mana nak dapat harga play issue macam tu 400 lebih dengan harga RM185 setelah disubsidikan oleh TMJ. Jadi, harga untuk kedua-dua jersey JDT musim ni adalah RM185, di mana away punya jersey yang dikatakan harga asal RM429 telah disubsidikan oleh TMJ sebanyak 56%. Tinggallah jadi RM185. Tapi untuk jersey home ni, sayanglah JDT tak jual play issue. Aku duk harap in the future JDT jual lah play issue. Walaupun fan issue dengan play issue kita put aside quality kain, tapi dari segi design, walaupun perbezaan dia hanya zigzag kat tepi kain ni, tapi bagi aku tak ada benda tu bagi impact yang membuatkan aku tak suka lah untuk dapatkan fan issue. Aku nak juga play issue ni. Dan aku harap JDT tolonglah jual play issue untuk home punya jersey ni nanti. So semalam waktu lepas launch tu, ramai kawan-kawan kita dalam channel ni duk bertukar pendapat dengan aku dekat Instagram. Panjang gak sampai pukul 2 pagi jugalah duk borak kan. So sangat best perbincangan ni. Semua tak sabar, ada yang nak beli home saja, ada yang nak beli away saja. Tapi bila bangkit pagi ni kan, sebab depa release pagi ni pukul 11 pagi tadi depa release jersey. Aku sekali dengan aku duk tunggu depan komputer tu. Nak masuk website kan. Bila masuk website hang. Bukan hang, dia loading lama. Maybe sebab trafik terlalu ramai. Aku tak tahulah, mungkin benda tu JDT boleh solve in the future lah. Tapi aku sampai sudah tak boleh masuk. Sampai sudah aku tak boleh nak masuk. Tapi bila ada seorang sahabat kita dalam channel ni share dengan aku, bang, dia kata link tu dia akan divert ke Shopee Shop JDT. Aku terus buka Shopee Shop JDT, tak ada masalah pun boleh masuk. Tapi masalah dah sold out. Hampir. Tapi ada orang kata jersey away ni yang play issue tak jual dekat Shopee, yang home saja. Tapi ada sahabat kita ni berjaya beli away jersey dekat Shopee. Dia kata dia refresh page Shopee, tiba-tiba keluar away punya jersey, dia terus beli. Memang rezeki hang lah cerita dia, bang. Okey, dah. Aku tak mau cakap dah pasal jersey ni. Memang bagi ada orang kata lawa, ada orang kata tak lawa. Tapi bagi aku, kalau JDT keluarkan play issue untuk home, aku akan beli. Kalau fan issue, aku tak akan belilah. Tapi memang nampak macam feel international lah jersey JDT ni dengan ada UNICEF tu kan. So, aku sebenarnya respect dan aku kagum dengan perkembangan JDT dari dulu sampai sekarang. Kita boleh nampak improvement JDT daripada time to time, daripada tim yang baru sampai satu tim yang mampu ada satu bangunan sendiri yang very organised punya pasukan lah. Dalam video ni aku nak lebih menekankan kepada, dan aku harap sangat-sangat kalau boleh video ni sampai kat TMJ. Nampak? Takut juga. Tapi ya, aku nak kalau boleh TMJ mempertimbangkanlah apa yang aku nak cakap ni lah. Ataupun pihak pengurusan JDT sendiri boleh dengar dan mempertimbangkan. Aku rasa JDT dah sampai masa mengeluarkan brand mereka sendirilah untuk jersey. Kita ambil contoh macam kelab Thailand, kita ada Buriram, kita ada Montong. Mereka dah mengeluarkan jersey kelab mereka sendiri. So, aku rasa JDT dah sangat layak untuk keluarkan, di mana memang confirm akan dapat 100% support daripada lokal, daripada penyokong. Aku sangat yakin JDT sangat mampu untuk buat benda ni. Tapi memerlukan satu pasukan yang sangat kuat untuk brand development. So, kalau TMJ dengar ke, pasukan apa ni, manajemen JDT dengar ke, bolehlah kita bincang kan. Nak quotation pun boleh. Tapi on the serious note, bagi aku JDT dah layak untuk keluarkan mereka punya merchandise sendiri. Merchandise dah ada.
Jersey sendiri, ini membuatkan lagi penyokong dan satu Malaysia berasa bangga dengan satu kelab yang representing Malaysia dekat peringkat antarabangsa dengan membawa brand lokal sendiri ke peringkat antarabangsa. Sebab dengan Nike ataupun dengan brand-brand besar yang lain, Nike ke Adidas, memang akan sentiasa lekat dengan template yang sama setiap season. Apa yang template Nike atau Adidas brand-brand besar ni keluarkan, itulah template yang akan dipakai oleh kelab-kelab yang ada. Tapi still jadi tak boleh nak demand design macam mana yang mereka nak. So I think this is the time for next season. Aku tak tahulah bila season lah, kontrak dengan Nike pun aku kata berapa lama kan. So for the next season ke nanti, kalau kata, aku rasa memang sangat sesuai dah JDT untuk keluarkan brand mereka sendiri. Aku sangat percaya dan yakin penyokong bukan sekadar penyokong Johor, satu Malaysia bahkan boleh menarik minat penyokong-penyokong daripada negara-negara luar. Macam sekarang ni ramai dah konten-konten creator daripada negara jiran, negara Indonesia dah buat review tentang jersey Liga Malaysia, dah start cover tentang pasukan-pasukan Liga Malaysia. Walaupun baru sekadar Indonesia, mungkin lama-kelamaan benda ni akan lebih berkembang dan inilah masanya JDT yang sangat terkenal dengan branding patutnya mengeluarkan brand sendiri dah. In terms of branding, aku memang respect JDT dari dulu sampai sekarang. Orang duk bertikaikan dulu kenapa JDT shoot video tu kat Dubai kan. Buang duit lah apa semua. No, it's all about branding. When the production went to Dubai and then tiba-tiba keluar video macam tu, membuatkan the whole world macam tertanya-tanya tau. Kita tak payah ambil whole world lah, kita ambil whole Asia je lah dulu. The whole Asia akan tertanya-tanya apa kelab apa ni. So mereka akan start ambil tahu. Bila mereka akan start ambil tahu, faham, JDT buat stadium, duk promote stadium, mumbang, maka orang tahu wujudnya satu stadium yang sangat gah, yang sangat full of modern facilities ada dekat Malaysia ni. Ini membuka mata banyak pihak sebenarnya. Dan cukuplah aku rasa kelab-kelab lain, kelab-kelab otai legend lain duk membanggakan sangat dengan mereka punya legend tu. Memang betul kelab-kelab lama ni, kelab-kelab Kedah ke, Kelantan ke, Perak ke, semua kelab-kelab legend ni, yes, you was a big shot back then. Sejarah will be sejarah. Hampa menang memang hampa menang. Hampa melahirkan ramai pemain yang legend pun, ya, itu tak dinafikan. Cuma jangan biarkan benda tu tinggal sejarah yang dulu. Tak ada sejarah baru. So it's time for every club to keep up with JDT punya pace. Walaupun orang kata JDT ni kelab anak raja, kan, kelab orang berduit. Tapi bagi aku, when the management team is doing their job, dan orang yang dalam persatuan tu sendiri memang passion dia bola, you will get as the same result like JDT. Itu aku sangat yakin dan pasti. Bagi aku, JDT dah tak pandang dah Liga Malaysia ni. Anytime, kalau tak ada sebarang pembaharuan atau peningkatan daripada pasukan-pasukan lain, aku rasa tak boleh lawan JDT sampai bila-bila. Itu pendapat aku, di mana selagi persatuan-persatuan pasukan-pasukan lain tak menukar mentaliti, tak serius dalam nak membangunkan bola sepak, sampai bila lah duduk macam tu. JDT akan sentiasa nombor 1, kerja pasukan-pasukan lain berlawan untuk tempat nombor 2 je. Mungkin orang akan marah dengan statement aku ni, tapi itulah realiti yang aku nampak. Aku nak tahu pendapat hampa tentang statement aku tadi. Mari kita berdebat secara ilmiah pasal benda tu. Jangan kita berdebat secara emosi, menggunakan emosi. Kita berdebat menggunakan akal yang waras, hati terbuka. Kita menggunakan fakta. Dan aku harap sangat JDT boleh mengeluarkan brand sendiri. Memang macam aku cakap tadi, dah sampai masa. Aku harap sangat-sangat benda tu being put into consideration. Okey, itu saja untuk hari ini. Aku ucapkan terima kasih pada semua yang sudi menonton. Aku ucapkan terima kasih pada semua yang sudi berkongsi pendapat. Sila share pendapat hampa. Aku nak dengar pendapat hampa. Kita tukar-tukar pendapat. Makin hari aku makin seronok. Aku dapat kawan-kawan baru daripada channel ni yang follow aku dekat IG. Banyak pendapat-pendapat yang kami share, banyak tips-tips yang kami share, banyak racun-beracun berlaku pun ada. Jadi aku ucapkan terima kasih pada yang sokong. InsyaAllah aku akan cuba memperbaiki lagi aku punya konten. Aku cuba memperbanyakkan lagi konten-konten aku. Aku minta maaf kalau aku ada menyinggung mana-mana pihak. Jangan emosi. Tenang. Kita berbahas secara ilmiah, kita berbahas dengan fakta, kita berbahas dengan hati yang terbuka dan minda yang terbuka. Okey, semoga kehidupan kita diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu semua datang pada Allah, yang buruk datang daripada diri aku sendiri. InsyaAllah semoga kita jumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum.